Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Februari 2024 bersama saya Syah Mama Amin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kerajaan tidak perlu menyemak Perkara 153. Perkara tersebut yang menggariskan kedudukan istimewa Bumiputera telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan antarabangsa ekonomi dan kewangan Islam ke-15 di Bank Negara Kuala Lumpur hari ini. MPPKR ada minta kaji balik pasal perkara 153. Minta komen sikit tu, Sri. Pertahankan kedudukan perlembagaan termasuk Anwar mengulas gesaan Ahli Parlimen PKR Hassan Karim agar kerajaan mengkaji semula jika Perkara 153 berfungsi seperti yang diharapkan. Sebelum ini, Ahli Parlimen Pasir Gudang itu meminta Kongres Ekonomi Bumiputera akan datang mengkaji semula sama ada Perkara 153 sebenarnya membantu Bumiputera atau hanya menguntungkan segelintir elit terpilih sehingga merugikan pihak lain. Perkara 153-1 memperuntukkan menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Perkara 155 juga antaranya mencakupi jawatan dalam perkhidmatan awam, selain perkhidmatan awam sesuatu negeri, biasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya atau kemudahan khas lain, permit dan lesen yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan persekutuan. Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA menafikan Daim Zainuddin selaku godfather atau pembiaya parti itu. Perkara tersebut disahkan oleh pemangku Presiden Amira Aisyah Abdul Aziz. Memetik laporan FMT, Amira turut mengakui bahawa isteri bekas Menteri Kewangan itu iaitu Naimah Abdul Khalid merupakan anggota parti itu. Sementara itu, dia juga menegaskan bahawa MUDA mempunyai struktur pembiayaan dalaman yang ketat. Katanya lagi, seseorang penderma hanya boleh menyumbang sehingga RM200,000 pada satu-satu masa. Sementara itu, Amira juga berkata tidak adil mempertikai sumber pembiayaan MUDA memandangkan Malaysia tidak mempunyai akta pembiayaan politik. Naimah bulan lepas diheret ke mahkamah atas pertuduhan gagal mematuhi notis pengisytiharan harta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Daim juga berdepan pertuduhan sama beberapa hari selepas itu apabila didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan dalam 38 syarikat, 19 bidang tanah di pelbagai negeri serta 6 hartanah. Baik, berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata cadangan beras putih Malaysia Madani boleh menyekat campur tangan kartel beras. Beliau ditemui media selepas Majlis Pelancaran Program Memperkasakan PKS My Impact SME Hub di Kuala Lumpur semalam. Anwar mengulas dakwaan pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh semalam yang menggesanya tidak membenarkan cadangan beras putih Malaysia Madani dilaksanakan kerana ia akan menghapuskan beras putih tempatan yang lebih murah di pasaran. Mas Ali ada kata like the beras madani proposal will benefit the cartel sahaja. No, we are cutting cartel intervention. But we'll discuss this at the next NACO meeting. No decision. Sementara itu, Anwar berkata kerajaan belum membuat ketetapan mengenai cadangan mewujudkan beras Malaysia Madani yang diumumkan Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal sebagai pengurusi jawatan kuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup. Akmal yang juga Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka berkata, cadangan asal oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein itu seperti menyokong perbuatan kartel yang mencampurkan beras tempatan dan beras import. Terdahulu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu juga berkata, kerajaan belum memutuskan pengenalan satu grade beras putih dikenali beras putih Malaysia Madani yang diumumkan Jawatan Kuasa Menangani Harga Makanan dan Kos Sara Hidup Rabu lalu. Menjelaskan kekeliruan pengumuman oleh Syed Hussein, Muhammad berkata sebarang ketetapan harus berpandukan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dan dimaklumkan kepada Kabinet.
Mahkamah Persekutuan menolak permohonan dua NGO untuk mencabar keabsahan sekolah vernakular. Dua NGO tersebut adalah Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia MAPIM dan Gabungan Persatuan Penulis Malaysia GAPENA. Sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil akan terus beroperasi secara sah selepas keputusan mahkamah ini. Permohonan NGO tersebut telah ditolak oleh panel 3 hakim yang dipengerusikan Mary Lim Tian Suan dalam keputusan 2-1. Ketika prosiding hari ini, Lim dan seorang lagi hakim, Rozariah Bujang, menolak permohonan itu, manakala Hakim Abdul Karim Abdul Jalil membuat penghakiman ingkar. Dua NGO tersebut diwakili oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, manakala Peguam Kanan Persekutuan Liu Hong Bin mewakili Menteri Pendidikan dan Kerajaan Persekutuan yang merupakan responden pertama dan kedua dalam perkara itu. Pada 29 Disember 2021, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, kini Hakim di Mahkamah Rayuan, memutuskan yang kewujudan sekolah vernakular dan penggunaan bahasa Tamil dan Mandarin di sekolah itu dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang memberi peringatan kepada para hakim dan peguam, termasuk ahli parlimen dan adun, bahkan raja-raja. Dalam catatan terbaru di Facebook, Hadi mengulangi pendiriannya dengan alasan peringatan kepada semua umat Islam bertujuan supaya mereka menjaga akidah masing-masing. Hadi Awang kekal tidak berganjak dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan. Mahkamah Persekutuan telah membenarkan petisyen Nik Elin Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman untuk mencabar 16 dari 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019. Bagi Abdul Hadi, Perlembagaan Persekutuan telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberikan kuasa kepada Islam. Justeru menurutnya perlu ada usaha untuk merungkai ikatan penjajah ini. Memetik beberapa ayat Al-Quran, Presiden PAS mengingatkan mereka yang berkuasa dan berjawatan bahawa tindakan mereka akan dipersoalkan di alam kubur serta dihisap pada hari akhirat nanti. Mengulas lanjut, Abdul Hadi berkata, Perlembagaan Persekutuan tersurat dengan perkara-perkara yang masih mencajar fikiran bagi menyesatkan orang ramai daripada Islam. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad masih dalam proses pemulihan di Institut Jantung Negara. Perkara itu disahkan melalui hantaran di media sosialnya. Setelah 25 hari beliau di IJN, Instagram miliknya memuat naik gambar beliau sedang membaca akhbar dan menulis sesuatu. Gambar itu dikeluarkan di tengah-tengah kabar angin bekas anggota Parlimen Langkawi itu sedang kritikal. Hantaran tersebut mendapat perhatian ramai warga maya yang rata-ratanya mendoakan kesihatan beliau. Mahathir dimasukkan ke IJN pada 26 Januari lepas akibat masalah jangkitan yang tidak diperincikan, disusuli tempoh berehat untuk pemulihan optimum. Bekas Perdana Menteri 2 kali dan paling lama berkhidmat itu pernah menjalani pembedahan jantung sebelum ini. Akibat keadaan kesihatannya, pendengaran kes samanya terhadap timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkaitan dakwaan kenyataan fitnah mengenai isu Kuti minggu lepas terpaksa ditangguhkan. Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan akan mengambil bahagian dalam perbicaraan awam berhubung permintaan daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Beliau mengetuai delegasi Malaysia dari kementeriannya dan Jabatan Peguam Negara ke The Hague, Belanda. Beliau akan mengambil bahagian dalam prosedur pendapat penasihat berkenaan dengan akibat perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur di mahkamah. Perbicaraan itu diadakan dari 19 hingga 26 Februari dan Muhammad dijadual menyampaikan pengujahan lisan Malaysia pada 22 Februari pada 5.10 petang waktu tempatan. Proses pendapat penasihat adalah penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang daripada ICJ, Badan Kehakiman Utama PBB, selaras dengan Artikel 96 Piagam PBB dan Artikel 65 Statut ICJ. Antara lain, pendapat penasihat juga membawa akibat perundangan dan kuasa moral yang besar serta menyumbang kepada penjelasan dan pembangunan undang-undang antarabangsa. Dengan itu, kepada pengukuhan hubungan aman antara negara.
Menurut Menteri Luar itu, ini kali kedua Malaysia terlibat dalam prosedur pendapat penasihat ICJ bagi menyokong Palestin. Muhammad berkata, Malaysia tetap komited mengikut daya dan kemampuannya untuk mencari penyelesaian berkekalan bagi konflik Palestin-Israel melalui semua platform yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.